Baiklah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada cikgu-cikgu pendidikan moral dan juga pelajar pendidikan moral tingkatan 1. Hari ini, Cikgu Khairul akan membincangkan unit 6, hubungan mesra keluarga bahagia di dalam topik bab tingkatan 1 lah, ya, pendidikan moral. Baik, cikgu akan ajarkan bab 6 tentang keluarga yang bahagia lah. Okey. Jadi kita kena tahulah cara menyayangi anggota keluarga kita bagaimana, kepentingan menyayangi anggota keluarga macam mana, rancang aktiviti untuk eratkan hubungan keluarga macam mana, tunjukkan perasaan kasih sayang terhadap keluarga itu macam mana, dan melibatkan diri dalam aktiviti mengeratkan hubungan keluarga itu bagaimana. Kita akan belajar sebentar. Baik, mari kita tengok yang pertama, cara kita hendak menjaga atau cara kita untuk menyayangi anggota keluarga kita. Okey. Sebenarnya awak sebagai seorang murid, awak juga sebagai seorang anak yang berumur dalam lingkungan umur 13 tahun atau 14 tahun, awak ada cara untuk menyayangi anggota keluarga awak sendiri. Okey. Yang pertama, memberi layanan yang sopan. Okey. Beri layanan sopan ni bagaimana murid-murid? Okey. Kalau kita sebagai seorang anak, kita kena layan ayah kita dengan baik. Okey. Kita kena cakap ataupun bertindak tanduk dengan sopan. Tidak boleh kurang ajar. Saya tahu ramai yang dalam masyarakat Cina, kalau kamu cakap dengan mak ayah kamu, kamu cakap tengking, kamu cakap kuat daripada suara ibu ayah awak. Itu tidak boleh. Itu salah. Okey. Yang kedua, cara kita nak menyayangi keluarga kita, kita raikan hari istimewa family kita. Bagaimana kita nak meraihkan hari family kita? Cikgu, saya tak ada duit lah cikgu. Macam mana saya nak raikan? Cukuplah sekadar meraihkan dengan keadaan sederhana seperti menyambut birthday. Belilah hadiah yang semampu boleh. Buatlah kad happy birthday untuk mak, untuk ayah, untuk adik. Okey. Kita belajar moral, kita hidup bersederhana. Okey. Lainlah kalau kamu ni hidup senang, mak ayah senang banyak duit, awak pun banyak duit kan. Bolehlah bagi hadiah yang mahal-mahal. Tapi kalau tak mampu, kita buat secara sederhana. Yang ketiga, kita ambil berat masalah. Okey, ambil tahu masalah keluarga kita. Okey, sekarang ini musim PDPR. Okey, musim COVID-19, belajar di dalam online. Okey, apa yang murid perlu buat ialah memahami masalah mak dan ayah. Ayah kena buang kerja sebab kena kuarantin. Okey, kena PKP, tak bekerja, tak kerja, tak ada duit, tak ada gaji. Okey, jadi stres nak membesarkan awak. Jadi kena faham masalah family, jangan buat masalah dengan orang lain sehingga menyusahkan family. Okey. Yang keempat, bagi sokongan moral. Okey, bagi sokongan moral. Okey, mak ayah nak sentiasa ajar awak, sentiasa memberi kasih sayang. Okey, dia sentiasa memberikan sokongan moral untuk pastikan awak mencapai impian awak. Apa yang awak nak, mak ayah awak selalu bagi. Tetapi apa sokongan moral awak kepada mak dan ayah awak? Okey, dikala mak dan ayah awak tengah susah, apa sokongan moral awak? Okey, sokongan moral awak ialah awak tunjukkan yang awak ini anak yang berguna, anak yang boleh membantu ibu bapa. Okey, anak yang sentiasa menguatkan semangat mak dan ayah awak untuk menyari hidup awak dengan lebih baik walaupun sekarang kita tengah susah. Okey, mak ayah tak bekerja. Okey, caranya bagaimana? Belajar bersungguh-sungguh, buat kerja sekolah. Okey, tidak ponteng kelas ketika PDPR berlangsung. Baik, yang kelima, berkongsi masa suka dan duka. Ini paling penting. Kalau awak ada masalah, awak kena cerita pada mak ayah awak. Awak bergaduh dengan rakan ke, awak tak baik dengan cikgu ke, cerita masalah awak. Okey? Tapi tidak boleh memburukkan orang lain, tidak boleh menyalahkan orang lain. Okey? Kalau awak ada perkara yang menggembirakan hati awak juga kena cerita kepada family awak, mak ayah awak, adik awak. Kongsi pacai. Okey. Kita berkongsi. Contoh kongsi lah. Share apa yang kita dapat. Contohnya, hari ini cikgu ajar matematik. Awak dapat jawab semua soalan. Cikgu bagi hadiah. Ceritalah. Okay. Apa masalah awak? Okey, cerita juga. Hari cikgu sudah bagi awak kerja rumah sebulan yang lalu. Tapi awak tak buat-buat. Baik sekolah kena rotan dengan cikgu. Kepadan muka awak kan. Cerita juga kepada mak ayah awak. Biar mak ayah awak tahu yang awak ni pemalas. Biar mak ayah awak tahu
yang awak ni patut didenda supaya awak rajin belajar. Okey. Baik, seterusnya ialah memberi hadiah atau kad ucapan. Ini tadi cikgu cakap tadilah. Sama juga macam mana kita nak meraihkan hari istimewa keluarga dengan memberi hadiah atau kad ucapan. Itu yang termampulah masa kita nak sambut birthday, masa kita nak sambut anniversary ibu bapa kita. Okey. Dan satu lagi ialah patuh kepada nasihat dan larangan keluarga. Ini sangat penting. Ini yang murid-murid sebagai seorang anak langgar peraturan keluarga. Orang suruh belajar, awak ponteng kelas. Orang suruh masuk kelas, awak tak masuk kelas. Okey, salah itu. Orang suruh makan, awak keluar. Orang suruh kemas rumah, awak lari. Tak boleh Dan last sekali ialah saling menghormati. Awak kena hormat mak dan ayah awak. Walaupun awak sekarang tengah menghadapi masalah family antara ayah dan mak awak. Ada krisis. Walaupun ada krisis mak dan ayah, awak kena hormat mereka sebagai orang tua awak. Walau awak dengan abang dan kakak bergaduh, awak kena hormat mereka sebagai ahli keluarga awak. Okey? Sebab besok kalau yang susah, yang tolongnya ahli keluarga awak juga. Bukan cikgu, bukan jiran awak. Okey? Ahli keluarga awak yang akan tolong awak. Jadi kita kena saling hormat menghormati antara keluarga kita. Baik, seterusnya kepentingan menyayangi anggota keluarga. Yang pertama, mewujudkan kemesraan anggota keluarga. Bila kita sayang anggota keluarga kita, bila kita menunjukkan cara berkasih sayang antara keluarga, secara tidak langsung hubungan kita dengan ahli keluarga kita akan mesra. Okey? Dan elakkan daripada menyakiti dan menyinggung perasaan anggota lain. Ini sudah pasti. Okey, bila hubungan kita dah mesra, takkan kita nak sakitkan hati ibu bapa kita. Takkan kita nak singgung perasaan mak dan ayah kita, adik kita, abang kakak kita. Tidak. Dan satu lagi ialah membina keluarga bahagia. Keluarga bahagia ini datang daripada hubungan yang mesra. Keluarga yang bahagia ini datang daripada setiap ahli keluarga yang tak suka sakitkan hati ibu bapa, abang kakak dan adik. Okey, kalau kamu menyakiti adik kamu, menyakiti hati abang dan kakak kamu, maka kamu akan bergaduh. Bergaduhnya sampai ke besar. Tapi biasalah. Okey, air dicincang takkan putus. Hubungan adik-adik sentiasa bergaduh. Bergaduh-bergaduh dia akan berbaik semula. Bergaduh-bergaduh berbaik semula. Dan sayang menyayangi. Okey, seterusnya akan mewujudkan keluarga bahagia. Okey, baik. Seterusnya, okey, ini adalah panduan yang boleh digunakan untuk merancang aktiviti bersama keluarga. Okey, sekarang sebagai seorang anak, apa perlu you buat? Okey, awak kena kenal pasti hari istimewa yang diraikan. Contohlah awak nak sambut birthday mak dan ayah awak. Awak nak sambut anniversary mak dan ayah awak. Tahu tarikh dia bila. Okey, nak buat hari apa? Nak buat pagi, petang, siang dan malam. Okey, yang kedua tentukan majlis tersebut. Contoh nak buat program makan-makan untuk happy birthday. Jemput family je datang. Okay, objektif dia apa? Okay, nak satukan mak dan ayah. Objektif dia apa? Nak raikan hari jadi dan ayah. So, tentukan tarikh. Ni cikgu dah cakap tadi dah. Nak buat kat mana? Buat kat rumah lah, simple. Pukul berapa? Hari apa? Tentukan masa. Seterusnya pengisian program. Samalah macam awak buat. Awak hadiri jamuan-jamuan sekolah. Contohnya jamuan makan tengah hari bersama pengawas. Okay. Program jamuan akhir tahun, kelas, contoh. Sama juga pengisian dia di rumah. Cuma bezanya awak sambut untuk ahli keluarga. Baik, kos dan sumber kewangan. Ini kalau yang tak mampu buatlah yang simple. Okay, buat yang mudah, tak perlu banyak guna duit. Kalau tak mampu beli hadiah, belilah hadiah yang ada nilai value. Bukan pada harga. Nilai itu bukan setakat harga yang mahal, tidak. Barang yang awak nak bagi sebagai hadiah itu adalah value, nilai value yang ibu bapa awak, ahli keluarga awak terima, dia akan ingat sampai bila. Dan yang terakhir, senaraikan dan bahagikan tugas untuk ahli keluarga supaya majlis yang awak nak buat itu berjalan dengan lancar. Contohnya, ni nampak ni. Nyambut hari lahir ayah. Okey, ayah dekat depan. Okey, anak ni anak ni, ibu kat tepi sini. Ni semua anak-anak semua dah besar. Okey. Nampak sambut birthday. Jadi, buatlah majlis sesimpel yang boleh kalau boleh dilakukan. Okey, begitulah pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Seterusnya perbincangan soalan latihan ke surat 63 bagi latihan pengukuhan A.
Okey, berdasarkan peta pemikiran di bawah, bincangkan kepentingan anggota keluarga. Okey, mengamalkan ciri keluarga bahagia. Okey, dia dah bagi dah awak peta ni. Dia dah bagi dah poin-poin dia. Kita kena huraikan. Yang pertama, hubungan mesra dan akrab. Macam mana hubungan mesra dan akrab itu berlaku? Okey, hubungan dan mesra dan akrab berlaku apabila masing-masing saling uh, menunjukkan sifat hormat menghormati, sayang menyayangi, okey, dan sentiasa menjalankan tanggungjawab antara satu sama lain dan tidak menyebabkan berlakunya pergaduhan. Bila menyebabkan tidak berlakunya pergaduhan, maka hubungan mesra dan akrab akan berlaku. Yang kedua, peka dan akan perasaan anggota keluarga. Okey. Di saat kita bergurau-bergurau dengan family kita, kita kena peka, kita kena prihatin perasaan mereka. Contohnya cara kita bercakap. Jangan kita bercakap ataupun bertingkah laku yang boleh menyebabkan ahli keluarga kita tersinggung perasaan, ahli keluarga kita marah kepada kita. Okey? Itu bahaya. Yang ketiga, saling membantu. Kalaulah mak dan ayah kita susah, atuk nenek kita susah, kita kena tolong mereka. Lagi-lagi awak sebagai seorang anak, ada adik sekolah darjah 1, tolong mak ayah ajar. Ajar membaca, ajar mengira, tolong siapkan kerja sekolah, ajar. Okay, sebab mak dan ayah terlalu penat untuk mencari duit untuk membesarkan kamu. Okay, penat bekerja untuk membesarkan kamu. Dan yang paling penting, saling menyayangi. Okay, kalau tak ada sikap saling menyayangi dan saling menghormati, maka akan menyebabkan pergaduhan. Bila awak dan adik-beradik awak bergaduh, mak dan ayah awak penat. Balik kerja penat, tengok-tengok awak bergaduh. Confirm menyebabkan konflik. Okay? Mak dan ayah awak akan potan awak. Okay? Semata-mata nak suruh awak senyap, semata-mata nak suruh awak berbaik, semata-mata nak suruh awak sayangi ahli keluarga, adik-beradik. Okay? Itu yang paling penting. Sayang. Okay? Kalau tak sayang, menyebabkan pergaduhan. Okay? Dan saling menghormatilah. Tak kira lah adik awak, abang awak garang ke, pemalas ke, okey, keluarga awak itu buat hormat dia sebagai seorang ahli keluarga. Okey, B. Pilih satu daripada ciri keluarga bahagia dan berikan cara anda mengamalkan dalam keluarga. Okey, cara saya mengamalkan ahli keluarga. Mana anda nak mengamalkan ahli keluarga? Okey, ambil satu cara menyayangi ahli keluarga. Tu memberi layanan yang sopan. Dia kat sini memberi layanan yang sopan. Contohnya bagaimana? Contohnya, saya akan menjaga perasaan ibu dan ayah saya dengan membantu ibu mengemas rumah dan bantu ayah membasuh kereta pada hujung minggu. Itu cara. Okey? Itu cara. Yang kedua, bagaimana cara kita nak menyayangi anggota keluarga kita. Okey, meraihkan istimewa keluarga. Tulis kat sini, meraihkan istimewa keluarga. Contohnya ialah saya akan menyambut hari jadi ibu dan ayah saya di rumah. Okay, saya akan memberikan hadiah kad ucapan dan juga hadiah yang bermakna untuk ibu dan ayah. Contoh, ini saya memberikan jawapan secara lisan, murid-murid dengar dan faham. Okey, kemudian bandingkan jawapan cikgu dengan jawapan murid. Dan jawapan yang terakhir, cara untuk menjaga, menyayangi anggota keluarga ialah patuh kepada nasihat ahli keluarga. Saya akan sentiasa mendengar nasihat ibu bapa saya supaya saya tidak memalukan nama baik keluarga saya dan menjaga perasaan mereka dengan baik. Ataupun menjaga imej keluarga dengan baik. Dengan sentiasa bertingkah laku yang bermoral. Ini salah satu contoh cara kita nak menjawab soalan. Okey, di sini dimintakan kotak kecil ni. Saya nak awak bagi isi dia beserta contoh. Contoh dia bagaimana? Okey, begitulah cara kita nak menjawab soalan supaya kita lebih faham. Okey, kita lebih faham ciri keluarga bahagia dan cara. Okey, cara nak amalkan dia. Cara nak amalkan dia bagi contoh lah. Okey, macam mana kita melakukannya. Okey, sampai di sini saja. Okey, kita berjumpa lagi. Jadi saya harap murid-murid ingat pembelajaran unit 6 hubungan mesra keluarga bahagia. Bagaimana kita menyayangi keluarga kita, bagaimana kita menunjukkan cara menyayangi keluarga kita, apa kepentingannya kita menyayangi